A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad aslama Talihatu ba'da zalika hinama alima bi islami Bani Usdin ataupun Bani Asadin. Wa qad aslama, dan sesungguh telah masuk Islam ia, telah memeluk Islam ia, Talihatu. Talihah pun selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan selepas daripada Abu Bakar. Kita akan Khalid sebagai seraikan Talihah yang mengakukan jadi Nabi, mendakwakan jadi Nabi. Maka selepas pada tu maka kalah oleh tentera bagi Talihah. Kemudian selepas pada tu daripada kumpulan yang duk sokang ke Talihah, daripada Ghatfan, daripada Hawazin, daripada Tayyib. Maka ketika tu apabila Talihah dia tahu kata apa dia, kapan dia apabila ia saat itu tahu kata Bani Usdin, Madar Utfan yang bantu dia saat itu masuk Islam, maka dia saat itu masuk Islam rapat gitu. Wa qad aslama Talihatu, dan sesungguh masuk Islam oleh Talihah, masuk Islam ba'da dzalika, selepas daripada dimakan itu, dimakan al-harbi. Betul tak rapat? Ada sesungguh masuk Islam oleh Talihah ba'da dzalika, ay ba'da zalikal harbi, hinama alima, pada ketika ketika mana, hinama pada ketika alima, mengetahuilah ia Talihah. Talihah dia tahu, dia mengetahui bi islami Bani Usdin, dengan masuk Islam oleh Bani Usdin. Apabila dia tahu kata Bani Usdin itu masuk Islam, maka dia pun memeluk Islam rakyat. Selepas pada itu daripada penyokong dia, daripada kumpulan Bani Usdin saat itu masuk Islam, maka dia saat itu pun masuk Islam. Atau mana nama pada ketika alima mengetahuilah ia Talihah bi islami Usdin, bi islami Bani Usdin, dengan masuk Islam dan memeluk Islam oleh Bani Usdin. Wa Ghatfan, dan pula Ghatfan tu masuk Islam, maka Talihah pun masuk Islam. Masuk Islam tak kena mana tak masuk. Dan mufjak mula kita asal. Walahu, dan baginya bagi Talihah, bagi Talihah saat itu zikrun jamilun, ada sebut yang terelok. Lepas daripada dia tu memeluk Islam, lepas pada dia masuk Islam saat itu, maka dia saat itu pun sebut yang tercomel. Lepas pada dia memeluk Islam, dengan sebab dia tahu daripada Islam Bani Usdin dan Ghatfan. Walahu, dan baginya bagi Talihah, lepas pada dia memeluk Islam gini, walahu ay li Talihah ba'da islamihi, selepas daripada dia tu memeluk Islam, zikrun jamilun, ialah sebutan yang sebutan yang yang elok ia bangun dia lah. Walahu, dan baginya bagi Talihah saat itu masuk Islam itu ada sebutan yang comel fi fathil Iraqi, yakni pada pembukaan yang pembuka Iraq. Jadi selepas daripada yang masuk Islam, dengan sebab ia tahu kan Bani Usdin itu masuk Islam, maka bagi dia ada sebutan yang comel pada ketika membukakan akan Iraq saat itu. Thumma jama'at qabailu Ghatfana, kemudian berhimpunglah oleh kabilah Ghatfan, kumpulan bagi Ghatfan saat itu. Summa jama'at kemudian ay ba'da islamihi, selepas pada masuk Islam oleh Talihah saat itu, ijtama'at qabailu Ghatfan, berhimpunglah oleh kabilah dan puak bagi Ghatfan, pakak berhimpung, pakak berkumpul gimana, ila Salman binti Malikin, kepada Salman.
Dah. Gi pada Salman saat itu. Nah. Gi pada Salman binti Malikin kepada binti Malik. Nah, binti Malik ibni Huzaifah bil Hawab. Yakni gi kepada Salman binti Malikin ialah anak bagi Huzaifah bil Hawab. Jadi selepas daripada tu puak-puak ni pun dah. Kok mana pergi? Tak kena mana pergi? Tak kena letak mana. Tak kena buat tak kena dia tak kena cara lah. Thumma jatama'at kemudian berkumpullah ia dah. Oleh kabilah tu qabailu Ghatfan, oleh kabilah Ghatfan sani ila Salman binti Malikin. Gi kepada Salman binti Malik ibni Huzaifah, anak Huzaifah bil Hawab. Yang bernama Hawab. Wa kanat Salma dan adalah oleh Salma. Sanusi bangun dia dah. Wa kanat Salma dan adalah oleh Salman ini. Hadihi yang ini. Salma yang ini saat itu dah. Yang gapo dia, yang kumpulan dan puak-puak bagi Ghatfan gi kepada Salman binti Malik ibni Huzaifah bil Hawab dan ada Salma ketika ini gapo dia. Wa kanat Salma dan adalah Salma itu hazihi yang ini nih. Qad subiyat sesungguh ditawang akan dia, diigat akan dia, akan Salma. Salma ni masa dulu tu telah diigat dah, ditawarkan oleh sahabat-sahabat akan dia fi muddati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada masa ketika hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, Salma saat itu sudah kena tawar. Pada peperangan hak dulu daripada ni hak kita ngaji dalam Nurul Yakin. Nah, Salman ni satu ketika dia satu perempuan, maka sudah ditawar akan dia oleh para sahabat, sudah diikat akan dia, dikilas siku akan dia oleh para sahabat pada masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian puak-puak ni kabilah Ghatfan ni pakat pergi cari Salman lah. Cari Salman di satu tempat yang nama Hawab. Kemudian Salman ni pada masa Rasulullah ni, dia saat ni tu sudah ditawar, sudah diigatkan akan dia di zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah saat itu ia kena igat dah. Wa a'taqatha. Rasulullah pada masa Rasulullah ditawar akan dia, diigat akan dia, dikilas siku akan dia. Lepas dah tu wa a'taqatha dan telah memerdeka akan dia, akan Salman. Telah merdeka Ummul Mukminina oleh Ummul Mukminin. Dah. Dimerdeka akan dia. Tak asal. Wa a'taqatha dan telah merdeka akan dia dan akan Salman Ummul Mukminin oleh Ummul Mukminin. Siapa dia Ummul Mukminin? Aisyah tu ialah kena pada Aisyah. Jadi pada masa tu digapo ditawang akan Salman, lepas tu ditawarkan asalkan Salman saat itu. Lepas pada tu pada masa Rasulullah tu hidup dulu ditawar, diigat. Lepas pada tu maka nak mari pada zaman Aisyah ni, zaman Aisyah saat itu dia pun dah merdekakan akan Salma ini. Wa qala laha dan telah sebedalah laha baginya bagi Salma saat itu. Dan telah sebedalah ia Rasulullah laha baginya bagi Salma. Rasulullah pun sebeda yauman pada satu hari. Rasulullah pun ada sebeda bagi Salma pada satu hari. Wa qad dakhala 'alaiha dan sesungguh masuklah ia Rasulullah 'alaiha ke atasnya, ke atas Salma. Demokan. Wa qad dakhala 'alaiha dan sesungguh masuklah ia Rasulullah 'alaiha ke atasnya, ke atas Salma. Masuk ke atas Salma pada ketika digabah, yakni dimerdeka oleh Siti Aisyah. Maka Rasulullah pun masuk pergi jumpa dengan Salma. Wa hiya padahal ia Salma ni. Salman ini kainatun adalah ia fi niswatin pada satu perempuan. Dia pun duduk sekali satu perempuan saat itu fi baiti Aisyah pada rumah bagi Siti Aisyah.
Ketika nak Aisyah saat itu merdeka dia, Rasulullah pun berkata sebeda baginya bagi Salma pada satu hari. Dan pada ketika tu juga Rasulullah masuk pergi jumpa dengan dia. Pada hadiah tu duduk dalam kumpulan satu para puan, jemaah para puan fi baiti Aisyah, di dalam rumah bagi Siti Aisyah. Dah. Kemudian Rasulullah kata dah, inna ihdakunna tastanbihu kilabal haw'ah. Sesungguh bahawa salah satu daripada kamu itu, perempuan-perempuan yang ada di dalam rumah Siti Aisyah. Rasulullah kata, inna ihdakunna, sesungguh bahawa salah satu nah kamu ni, perempuan-perempuan yang ada di dalam rumah Siti Aisyah ni, tastambihu, melebih-lebihilah oleh kamu, melebih-lebihilah oleh engkau Aisyah, kilabal hawab, akan anjing-anjing bagi hawab. Itu kinayah daripada Nabi SAW terhadap Aisyah. Kerana orang panggil dalam tu satu ketika Aisyah sudah merdeka akan Salma. Lagi pula Rasulullah pun kata, nah, Salma tu duduk dengan kumpulan bagi para puan yang ada di rumah Siti Aisyah. Maka Rasulullah kata, inna ihdakunna, sesungguh salah satu kamu itu, Aisyah, la tastambihu, melebih-lebihi, kamu duk melebih-lebihi, kilabal hawab, akan anjing-anjing bagi hawab. Nah, ini isyarat kinayah lah. Dah. Ya katanya dalam tu bawah ya katanya apa tengok. Nah, satu sahih rawahu Ahmad min riwayat Qais qala lamma aqbalat Aisyatu balagat miyah bani Amir laylan nabahat al-kilab qalat ayyuma in haza qalu ma'ul hawab qalat ma adhannani inna anni raji'ah faqala ba'du man kana ma'ha bal tuqaddimina fayarakal muslimun fayuslihullahu azza wa jalla dhata bainihim. Qalat inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la zata yawmin kaifa bi ihdakunna tanbihu alayki labal hawab. Jadi satu ketikanya, ketika tu dah, apabila Siti Aisyah tu yang menerima, lagi pula tersampai lah Aisyah tu akan ai Bani Amir. Apabila ai tu Bani Amir tu siapa di Siti Aisyah? Lailan, pada waktu malam. Kerana nari Arab ni ayah payah, ayah susah. Maka satu ketika tu ai daripada Bani Amir tu siapa pada Siti Aisyah? Nabahat, lagi pula melebihilah al-kilab oleh anjing-anjing. Daripada al-kilab itu. Qalat, berkata Aisyah, ayyuma hadha, apa yang manalah daripada ayat yang ini, yang mana ayat ini? Tapi orang panggil menujulah kepada ayat itu oleh hanya ini daripada Hawab. Qalu, berkata mereka itu manusia kali dengan Aisyah saat itu, ma'ul Hawab, ialah kena kepada air daripada kampung Hawab. Air orang mari saat itu daripada kampung Hawab lah. Sebab tu Nabi kata, salah satu daripada kamu para puan tu yang melebih-lebihi akan anjing dah. Yang terlebihlah engkau tu daripada anjing-anjing bagi Hawab. Fakana fi'luha, maka adalah perbuatannya. Perbuatan bagi siapa dia? Perbuatan bagi Aisyah. Tak gitu loh. Hadza yang ini. Perbuatan Aisyah yang ini ni. Musaddaqan, dibenar akan dia liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kerana nak membenar bagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ani bin Khaldun, daripada Ibn Khaldun. Jadi Rasulullah saat itu apabila Salman dimerdekakan oleh Aisyah, maka ketika tu Rasulullah pun berkata baginya pada satu ketika, dan masuklah Nabi SAW di atas Salma. Kemudian pada hal ketika tu Salma tu duduk sekali dengan kumpulan para puan yang ada di rumah bagi Siti Aisyah. Maka ketika ni, maka perbuatlah Salma saat itu dah, ataupun Aisyah ni, fakana fi'luha, maka adalah perbuatan Salma.
Haza nak situ tu. Fakana fi'luha, maka adalah perbuatan bagi Salma. Haza yang ini musaddaqan, dibenar akan dia, liqaulihi, kerana sebedanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebeda Nabi itu yang diriwayat Ani bin Khaldun, daripada anak Khaldun. Tengok. Jadi Rasulullah katanya Salman ini dia saat itu mudok lebih ya Aisyah. Dia saat itu orang panggil salah satu daripada anjing-anjing yang ada di kampung Hau'ab. Kalau kita kecek lah ninggak, nemun ni orang panggil, orang panggil apa? Anjing-anjing lagi anak. Kerja orang puak munafik ni lah. Puak munafik duduk dalam kampung Islam. Kamar dia satu ketika duduk dalam kampung. Duduk nanti tengok demo tu, tengok demo kababa berita dalam kampung tu siapa lagi. Kadang-kadang tak tahu siapa dia royak. Kababa timur kata dia tu lah tu. Kamar dia dalam kampung kita ada seekor anjing. Anjing tu duduk berita kepada lah. Sebelah balik sana royak gitu. Ada gapo kampung pun hak siapa sana. Kababa kita tak ada kecek pada kita, tapi ada anjing seekor lah tu. Maka Salman selepas daripada Aisyah saat itu merdeka dia duduk di rumah Siti Aisyah. Maka Rasulullah tahu Aisyah muduk lebih apa daripada anjing bagi Hau'ab. Siapa dia anjing Hau'ab? Yakni salah satu daripada anjing Hau'ab, kampung Hau'ab, ialah kena kepada Salma itu. Kerana akan berlaku oleh belakang ni, Salma itu akan menetek Islam pula. Itu sebagai seekor anjing daripada Hau'ab, ialah kena pada Salma tu. Dan Rasulullah katanya, inna ihda kunna tastambihu kilabal Hau'ab. Sesungguhnya salah satu daripada kamu tu duk melebihi kamu Aisyah kilabal Hau'ab, yakni seekor anjing ataupun anjing-anjing daripada kampung Hau'ab. Fakana fi'luha, tengok lagi ke atas dia nampak tu. Dan adalah perbuatan Salma. Haza yang ini musaddaqan, dibenarkan, liqaulihi, bagi sebeda Nabi sallallahu alaihi wasallam Ani bin Khaldun, daripada anak Khaldun. Tengok. Walamma alima bizalika, dan tak kalau mengetahui bidzalika, dengan demikian itu, ai al-mazkur min qawlihi laha yauman wa qad dakhala 'alaiha wa hiya fi niswatin akhir. Walamma alima, dan tak kalau mengetahuilah demikian itu, bizalika, dengan demikian itu, demikian al-mazkur min qawlihi, daripada sabda Nabi. Buat tidur tagi kita suruh bangun dia tak pelari tagi dah. Buat tidur tu. Dan tak kalau mengetahui ia Khalid bidzalika, dengan demikian itu, al-mazkur min qawlihi sallallahu alaihi wasallam laha yauman, pada satu hari, wa qad dakhala 'alaiha wa hiya fi niswatin fi baiti Aisyah ni. Mengetahui Khalidun, oleh Khalid. Oleh Khalid saat itu, sara ilaiha, berjalan ia Khalid ilaiha, kepada Khalid. Tak gipik dia mungkin buat mula, dia mutera tengok buk mana boleh tak kena pik. Lagi dia mungkin buat mula, tanyum ni mula. Sara, berjalan ia Khalid ilaiha, kepada Salma. Apabila mengetahui oleh Khalid, dengan demikian Salma tu satu hari dia akan menetek Islam, dia akan lawan Islam. Sebab tu Nabi kata dia tu kilabal Hau'ab. Lepas dah tu Khalid pun berjalan lagi. Lepas pada mati Rasulullah, wafat Rasulullah, ia diutuhkan oleh Abu Bakar. Wa qatala jaishuha, dan berperanglah oleh tenteranya, tentera Salma. Berperang. Wahia, padahal ia Salma. Padahal Salma saat itu raqibatun, menunggang ia, dan naiklah ia Salma. Salma pun naik dah ia. Naik ala jamalin, di atas seekor unta. Naik di atas seekor unta. Siapa yang ngedi dah? Ala jamalin, di atas seekor unta. Qutila, yang dibunuh akan dia. Dunahu,
ketiadaan Khalid, perang di antara tentera Khalid yang dibawakan oleh Khalid. Maka ketika tu Salman duduk di atas seekor unta, duduk nungan seekor unta, duduk naik seekor unta. Maka ketika tu dibunuh selain daripada Khalid, dibunuh kat orang Islam ataupun para sahabat muslimin, ataupun daripada para kumpulan para sahabat daripada Muhajir wa Ansar, dibunuh oleh Salman ni nahwumi'ati rajulin, yakni akan seumpama ataupun berpihak 100 orang daripada laki-laki. Jadi apabila perang di antara tentera Khalid dengan tentera bagi Salman saat itu, duduk perang, tapi Khalid tak ada kena bunuh. Tapi di dalam tu nak kata kumpulan sahabat duk perang dengan Salman ni, maka dibunuh oleh tentera Salman akan para sahabat dan orang muslimin 100 orang daripada laki-laki. Apa yang mulai? Wahia padahal ia Salman. Rakibatun naiklah ia Salman ala jamalin, di atas seekor unta. Utilah dibunuhkan oleh tentera Salman. Dunahu ketiadaannya bukan Khalid. Bunuh nahwumi'ati rajulin, akan seumpama dan pihak 100 daripada laki. Duk perang mari, maka maka dibunuhkan tentera sekali dengan Khalid sampai 100 orang. Lepas tu Thumma qatalat hiya, kemudian dibunuh akan dia. Summa kutilah, kemudian dibunuh akan dia, akan Salman. Ia Salman ini aidan pula. Gapo pula aidan? Takdir mulai. Aidan, gapo dia aidan? Ai kama kutila dunahu nahwumi'ati rajulin, seperti mana dibunuh oleh tentera Salman akan 100 orang daripada laki-laki. Maka lepas pada tu Salman dicita oleh Khalid, dibunuhkan Salman aidan. Fanhazama jaishuha, maka kalahlah oleh tenteranya. Tentera bagi Salman apa kalah? Jadi kalah, maka lari tentera Salman. Amma Banu Amir fa innahum lamma ra'aw ma halla bi Asadin wa Ghatfan atau Khalidan. Tengok. Lepas daripada Salman tu perang dengan tentera Khalid, maka perang Salman tu duduk di atas seekor unta. Dia saat itu serang tentera Islam. Dia tak ada nak bunuhkan Khalid, bunuhkan tentera Islam, tentera yang sekali dengan Khalid 100 orang. Lepas pada tu dikita oleh Khalid, bunuhkan Salman, maka kalah oleh tentera bagi Salman. Lepas pada tu amma Banu Amir. Banu Amir tu kok mana weh? Amma Banu Amir, adapun daripada Banu Amir saat itu, fa innahum, maka sesungguh bahasa mereka itu Banu Amir ataupun Bani Amir, lamma ra'au, tak kalau lihat mereka itu Banu Amir, mahalla, barang yang berlaku, barang yang terhurai, barang yang hasil, yang jatuh, bi Asadin, dengan kumpulan Asad ataupun Usdin, kumpulan Asad, wa Ghatfan, dan kumpulan Ghatfan. Jadi Banu Amir dia tengok mari, dia berlaku mari, lepas tu dia tengok, dia nampak, dia dengar kata Banu Asadin pun sudah meluk Islam, dan pula Ghatfan pun sudah meluk Islam. Hak yang duk sokongkan daripada sokongkan Talihah, kumpulan sekali dengan Talihah duk menyokong Talihah pun sudah memeluk Islam. Jadi Banu Amir apabila dia tengokkan barang yang berlaku dengan Bani Asadin, Bani Ghatfan, datang mereka itu, datang mereka itu Banu Amir Khalidan akan Khalid. Dia pun datang pergi jumpa dengan Khalid. Jumpa dengan Khalid tak ada. Wa qalu, dan berkata mereka itu Banu Amir. Tulis molek. Wa qalu, dan berkatalah mereka itu Banu Amir, nadkhulu, kami nak masuk, fima, pada barang, kharajna minhu, yang telah keluarlah oleh kami, minhu, daripadanya, pada barang. Dulu kami sudah keluar daripada barang, daripada Islam. Kami itu jatuh murtad dulu pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami sudah Islam dah.
Kami saat itu sudah Islam dah. Dah. Kami sudah Islam dah dulu, tapi kami saat ini sudah keluar daripada Islam. Kami jatuh jadi murtad. Kami kembali daripada agama asal. Tapi hari ini kami nak masuk semula. Kata Banu Amir, apabila ia tengok selepas pada Salman kena bunuh, maka tentera-tentera bagi Salman tu kalah. Maka apabila Banu Asdin, Banu Asadin dan Ghatfan tu sudah masuk Islam, yang duk sokong Talihah masuk Islam, kata Banu Amir, kami nak masuk semula pada bagi yang kami keluar daripadanya. Yang ni kerana apa? Yang ni kami jatuh jadi murtad, kami jatuh jadi murtad, jatuh lain pada gak. Yang jatuh murtad saat ni tu, kami nak kembali daripada murtad, mari pada Islam. Tanah qalu wa qalu, dan berkata mereka itu Banu Amir, nadkhulu, kami nak masuk fima kharajna, pada barang yang kami keluar. Mana barang kami keluar? Yakni Islam hak kami jatuh, kami tinggal, kami tahu kan ni. Dah minhu, daripada barang. Kami nak klik semula lah. Dulu kami tolak Islam, kami tak say pada Islam. Ni kami nak masuk semula pada barang yang kami tolak, kami keluar. Wa nu'minu, dan kami nak berimeh, kata Banu Amir, nak berimeh billah, dengan Allah. Kami nak berimeh dengan Allah. Ni Faisan. Itu. Dia banyak lagi dah. Wa nu'minu, dan kami berimeh, 3 trik dah. Billah, dengan Allah. Wa rasulih, dan pula kami nak berimeh semula dengan rasulnya. Kami nak berimeh dengan rasul. Faqabila minhum, maka menerimalah ia Khalid. Selepas daripada minta daripada permintaan daripada Banu Amir, ia kata kami nak masuk semula pada barang kami yang keluar. Kami nak ambil semula pada barang kami yang tahu. Barang kami tahu dah Islam dulu, pada kami nak ambil semula. Dulu kami keluar tu dah pada Islam, kami saat itu jatuh murtad dah. Kami nak kembali semula pada Islam. Apa dia kata? Nu'minu billah, kami berimeh dengan Allah. Wa rasuli, dan rasulnya. Kami berimeh sekarang dengan Allah dan rasulnya. Faqabila, apabila Banu Amir kata laku tu, faqabila, maka menerimalah ia Khalid minhum, daripada mereka itu, daripada Bani Amir. Wa baya'ahum, dan telah akad sumpahlah ia Khalid. Khalid pun akad sumpah. Apabila mereka itu kata, kami nak kembali semula pada barang hak kami itu keluar. Hak kami sudah tahu Islam, kami nak ambil semula. Maka Khalid pun terima daripada permintaan mereka. Lepas pada Khalid itu terima daripada permintaan mereka, wa baya'ahum, dan telah akad sumpahlah ia Khalid. Akan mereka itu, akan Bani Amir. Khalid saat ni pun dah terimalah akan mereka itu, daripada mereka saat ni nak kembali pada Islam, nak masuk pada Islam semula, nak memeluk Islam semula, nak mengambil Islam semula. Tapi Khalid kata kena akad sumpah. Akad sumpah nak pergi Quran lah. Kalau kita tak pergi Quran, pergi Quran. Wallahi wa ballahi wa billahi wallahi wa tallahi wa ballahi. Kami saat itu dah nak memelukkan Islam semula, ataupun kami saat itu akad bersumpah dengan Allah, kami kembali pada Islam semula. Dengan kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka ketika tu Khalid kata nak terima Islam semula boleh, nak kembali pada Islam, tapi kamu kena akad sumpah, kena akad mubayyah. Akad mubayyah dengan Khalid kerana Khalid akad sumpah mereka. Tu wa bay'ahum, dan akad sumpah ia Khalid akan mereka itu, akad sumpah ala ayyuqimus salata, di atas bahasa mereka itu Banu Amir sana itu. Ala ayyuqimu, di atas bahasa mendiri mereka itu Bani Amir, mendiri as-salata, akad semaya. Khalid kata boleh kamu nak kembali pada Islam semula, tapi syarat kamu kena akad sumpah, nak kamu bayar di atas bahasa kamu tak meninggal semaya. Kamu bangun semaya semula, kamu bangun semaya semula. Wa yu'tuz zakata, dan memberilah oleh kamu, dan menunailah oleh kamu az-zakata, akad zakat.
Kamu saat itu orang panggil dah mung saat itu nak kembali pada Islam tu boleh, tapi kamu saat itu kena akad sumpah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bahasa kamu lepas pada ni tak tinggal lagi semaya, kamu akan bayarkan zakat-zakat. Wa yubayyi'u ala dhalika, dan mengakad sumpah oleh mereka itu. Apabila Khalid suruh akad sumpah, mereka pun menerimakan akad sumpah yang dimintakan oleh Khalid. Ke mana nak? Wa yubayyi'u, dan mengakad sumpahlah oleh mereka itu Banu Amir selepas diperminta oleh Khalid. Akad sumpah ala dzalika, di atas dimakan itu, dimakan madzukir min iqamatihim as-salata wa itaz zakati. Itu tak sida. Dah. Angkat sumpah apabila Khalid akad kata dah. Khalid kata kamu kena bersumpah. Kata kamu tak akan tinggal semaya, kamu akan beri zakat, kamu akan bayar zakat. Mereka saat ni pun dah menerima akad sumpah yang disumpah ke dipermintakan oleh Khalid saat ni. Ta'ala dzalika zalika ma zukit min iqamatihim as-salah wa ita'iz zakat. Angkat sumpah mereka itu atas dimakan itu abna'ahum, akan anak-anak cucu mereka. Mereka pun suruh akad mensumpah di atas dimakan itu. Mereka itu pun pakak-pakak akad sumpah di mari akan anak-anak cucu mereka. Wa nisa'ahum, dan segala perempuan-perempuan mereka pun akad sumpah juga. Bukan sekadar mereka pun dah pakak-pakak akad sumpah apabila dipermintakan oleh Khalid bin Walid. Kata kamu nak terima Islam sekali ni pun boleh, tapi kamu kena bersumpah dengan Allah Ta'ala, kamu kena membayar dengan Allah. Kata kamu tak tinggal dah semaya, kamu akan bayarkan zakat di jalan Allah. Maka mereka pun pakak-pakak sumpah pergi mari demo sendiri, anak-anak demo dan para puan isteri-isteri demo semua. Thumma talabah, kama dia menuntutlah ia Khalid. Khalid pun menuntut hakim. Thumma talabah, kama dia menuntutlah ia Khalid. Man ahdathu, akan mereka ahdasu, yang membaru-baru mereka itu. Khalid pun tutup. Mereka duk baru-baru, duk menimu hadasan, akan timulan. Dah orang-orang duk baru, duk baru-baru. Sebagai baru fil islami, pada Islam. Faham apa baru Islam, apa rekod Islam. Apa ni kan? Asalnya dalam Islam, masalah kita kata nikah mut'ah tu tak boleh. Maka dia rekod kata nikah mut'ah tu boleh. Dalam Islam semua itu semaya saat itu, kita kata semaya saat itu kena ambil asmaya. Maka dia kata tak ambil asmaya pun tak ada apa. Hanya rekod dia. Dalam Islam orang nak baca Quran kena ada wudu. Maka orang tu boleh bacakan Quran. Ayat tak ada apa kita baca Quran, tak ada ambil asmaya pergi Quran boleh. Ataupun orang para puan saat ni tu manghi, boleh pergi Quran, boleh cakap. Ni rekod dia. Rekod dia membaru dia pada Islam. Maka menutup oleh Khalid mereka yang duk baru Islam, duk kena Islam, duk rekod Islam, fa utiya bihim, maka dibawa datangkan dengan mereka itu dengan man ahdathu hadasan fil Islam. Maka Khalid kata siapa dia duk baru pada Islam, siapa dia duk rekod pada Islam, maka ambil orang tu lagi. Suruh sahabat saat ni dan tentera Islam daripada para sahabat, daripada muslimin, suruh ambil orang tu lagi. Wajazahum, dan membalah ia Khalid hum, akan mereka itu, akan man ahdasu, akan mereka yang duk barukan pada Islam, bimit lima fa'alu, dengan seumpama bagai yang dia buat. Bagai yang perbuat mereka itu lagu mana, dia barulah mana, maka dibalah, dijaza akan dia seumpama bagai yang dia buat. Khalid tutup daripada tentera Islam, suruh ambil orang duk kena Islam, duk baru Islam, duk rekod Islam, wari pada dia. Dia nak balahkan orang ni seumpama bagai yang dia buat. Dia buat apa? Supaya orang ni duk rekod bukunya. Masalah kita kata banyaklah. Rekod dalam Islam tu banyak. Tambah Quran sepolah ni. Quran 30 juz, tapi Fok ni katanya Quran 32. Fok Syiah katanya Quran 32 di sisi dia.
Isi fak kita ni 30 juzuk ya. Tapi Syiah dia tambah bak khalifah lagi 2 juzuk. Dah. Jadi 32. Saimi bangun diri dah. Jadi 32 naskah turun kamar katanya amma banu Sulaim faqad kana al-fuja'atu ibnu Abdi Yalil sara ila Abi Bakrin. Kat tu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok molek dah. Jadi kita tengok dek khilaf ataupun dek selisih di antara fiqh dengan usul fiqh. Usul fiqh ialah dikatakan seborang atau kecek aqimus solah. Dengan kata aqimus solah, yakni mendiri oleh kamu akan semaya. Kamu mendirikan akan semaya tu dikatakan nak kecek dengan cara borang, nak Allah Ta'ala wajib di atas kita tu semaya. Tapi semaya lagu mana, syarat dia lagu mana, tu saya tak royak lagi. Tapi kamadi ditafsirkan syarat semaya begitu. Adanya sembilan, yang pertamanya kena masuk waktu, dan kena ambil asmaya. Tu dia panggil fiqh, tafsir satu-satu. Dan fiqh ini kita boleh tahukan masalah juz'iyah, masalah yang terjuzuk, yang suku-suku. Adapun usul fiqh, kita tahukan ayat tu dengan secara borang. Wajib semaya, wajib semaya. Subuh wajib, zuhur wajib, asar wajib. Tapi masalah juz'iyah dia tu lagu mana? Orang panggil benda suku-suku dia tu. Semaya tu maya lagu mana? Syarat yang macam mana? Lagi pula cara mi asmaya lagu mana? Lagi pula cara rapat tu dia panggil juz'iyah daripada semaya. Tengok. Jadi yang katanya dah bi khulufi bi khilafi turukil fiqhi al-muwassilati ataupun al-muwassalati ilai, ia dicampaikan kepadanya kepada al-san itu ala sabilit ta'yini wat tafsil, di atas jalan nak menentu dan nak hurai. Tengok dia. Bihaisu inna kulla tariqin tuwassilu ila mas'alatin juz'iyatin. Dah. Kemudian tercapai itu dengan sekira-kira tiap-tiap daripada jalan-jalan tu. Bihaisu in afnan. Bangun dia, tidur. Bihaisu dengan sekira-kira inna kulla tariqin, bahawa setiap-tiap jalan ni yang tercapai ia ila mas'alatin juz'iyatin, sampai kepada masalah juz'i, masalah suku-suku zat ni tu, masalah sebutir-sebutir tu, hak tu namanya fiqh. Tadullu ala hukmiha, yang tunjuklah ia masalah juz'iyah ni di atas hukumnya, hukum bagi masalah zat ni. Nasan di atas jalan nahnya, di atas jalan nah, au istimbatan ataupun di atas jalan keluarkan hukum, istimbatkan hukum daripada Quran, daripada al-hadis, itu namanya fiqh istimbat. Hukum ni lagu mana weh, hukum semaya tu wajib ke tak wajib, istimbat. Asal tu kita aqimus solah, wajiblah mendiri kamu tu akan semaya. Maka aqimus solah situ tu tak ada royak wajib tak wajib. Maka ulama istimbat, ulama mengeluarkan hukum daripada kata aqimus solah, wajib weh semaya tu istimbat. Tu tu. Nahu aqimus solah suratul An'am ayat 72. Wala taqrabuz zina, dan jangan hapi kamu akan zina. Lepas tu laginya wa salatihi, dan semayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tak ada semaya fil Ka'bati, pada Kaabah. Satu hari Rasulullah ada semaya di Kaabah, di Baitillah, kama akhrajahu syaikhan, seperti mana mengeluar akan dia oleh dua syekh, yakni Imam Bukhari dan Muslim. Jadi satu hari ada royak cerita dalam hadis Bukhari, hadis Muslim, kata Rasulullah saat itu ilham, bangun diri dah. Dan pula Rasulullah saat itu ada ceritanya, dan Bukhari ada cerita dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari itu, kata Rasulullah saat itu ada semaya di Kaabah. Maya di Kaabah lagu mana? Rasulullah terhadap pada Kaabah tu, bucu Kaabah ke, tu kena pergi tengok dalam Bukhari. Ni ada ceritanya, kata Nabi tu ada semaya di depan Kaabah. Maya depan Kaabah tu semaya lah mana? Itu kita pergi tengok dalam Bukhari. Wal ijma'i, dan ijma' ulama, sebulak seorang ulama, ala anna li bintil libni, di atas bahasa bagi cucu para puan daripada anak laki-laki. Pasal mulanya ijma' ulamanya, ada ijma' sebulak seorang ulama.
Ni hukum ni pekah ni. Asalnya anak tino, cucu tino daripada laki-laki, hukum tak tubik lagi. Awak-awak Islam tu tak tubik. Tapi ulama kaji daripada ayat kata nak ala anna li bintil libni, di atas bahwasanya cucu para puan. Cucu para puan daripada anak laki-laki. Pasal mulai anak mau tak ber. Ala anna li bintil libni. Ijmu' ulama sepulak sorok ala anna li bintil libni, di atas bahawasa cucu para puan daripada anak laki-laki ni as-sudsa, boleh makan sudut. Apa yang mulai tu? Ulama ijmu' dah ni. Anak para puan, cucu para puan daripada anak laki-laki. Makna kata si mati ni ada cucu tino. Misalnya kita kata kan demoning ni si Zik ni, ia ada anak jatuh seorang, lepas tu ia ada anak tino seorang. Maka ketika si Zik tu mati, maka tinggal cucu tino daripada anak jatuh tu. Lepas tu dalam tu ada anak tino seorang. Ya ni, si Zik ni mati ni ada anak tino, ada anak jatuh. Lepas tu anak jatuh dia boleh anak. Orang panggil cucu tino daripada anak laki-laki. Maka cucu tino ni dia boleh makan berapa? Boleh makan sikneng suang hok ke, sikneng suang si ke, sikneng suang asam ke gara. Jawab ulamanya ijmu' semua sepulak sorata anak para puan, cucu para puan daripada anak hak jatuh. Maka sekali dengan kita tu ada anak tino. Dalam ketika mati seorang Zik ini, maka anak tino yang ada lagi. Anak tino yang tu tak boleh anak. Tapi anak laki-laki tu boleh anak dah. Mana cucu dia? Cucu tina pada anak laki-laki. Maka cucu tina boleh makan sumung kau boleh makan sudut. Jawab kata boleh makan sudut 1/6 daripada harta. Kalau harta kita juring juring 2, juring 3, juring 4, juring 5, juring ni. Kalau harta saat itu kita juring jadi ni, maka ia boleh makan 1/6 daripada harta tu. Cucu perempuan daripada anak laki bagi si mati. Ma'abinti salbi. Kemudian kata cucu para puan boleh makan sudu, sertanya cucu tino serta anak tino tu ada gatik. Tengok. Haitsu la asibalaha. Sekira-kira tidak ada yang makan asabah. Tak ada pak darah tak ada weh. Pak darah bagi para puan ni tak ada. Mati si Zik, adik si Zik pun tak ada, kakak si Zik pun tak ada. Patut adanya cucu tino, patut anak tino bagi si Zik ke si mati ni. Tamat dia ketika tu asabah darah asib. Orang yang mati hak lebih ada tak? Jawab tak ada. Haitsu la asibalaha. Sekira tidak ada yang makan asabah baginya, bagi al-binti. Tak ada. Tengok. Wa qiyasul arzi, wa qiyasil arzi. Tengok mulai. Dan qiyah makan masalah beras. Qiyah beras. Beras ni qiyah alal burri. Baca mulai. Alal burri. Bukan baca birri, bukan baca barri. Baca burri. Tengok weh, buat tidur tu. Wa qiyasil arzi, dan dibuat pengukuran beras. Asalnya beras tak ada kena keluar zakat. Keluar zakat terus asalnya gandang. Lepas tu gandang moh kita saat ni tu boleh keluar dengan beras. Sebab dia panggil beras ni pengukuran, kita pergi timbang, kita pergi kira, kita pergi kiyah dengan gandum di negeri Arab. Kemudian masalah pergi kiyahnya orang panggil negeri Arab saat ni tu asal hukum fiqh mari tubiknya kita kena keluarkan akan gandum. Keluar zakat terus tu gandum. Sebab makan ni kutil balad, makan ni mengenyek orang Arab ialah gandum. Tapi mau kita gandum dia payah, mahal pun mahal, lagi pula orang panggil payah. Lepas tu ulama kiyah kata tepat teh bagi ada beras, maka di kiyah diukurkan beras saat itu dengan gandum. Tu ana wa qiyasil arzi alal burri. Bacalah. Kiyah kan akan beras di atas gandum. Fimtina ibai ibadihi, pada menegah nak jual ke setengahnya setengah bagi berat, setengahnya setengah bagi al-burri biba'din dengan setengah illa mislan bi mislin yadan bi yadin kama rawahu Muslim. Perah ni beras ni nak dia damai dulu ya orang panggil jual tu bertukar ke. Kadang-kadang beras demon kawe wasa nak beras demon weh, ataupun nak gandung demon.
Kamu ada nak ganung lemon tu tukang ganung. Ganung sama ganung. Tapi ganung tu nak wis umpamu. Kalau sekilo sama sekilo. Kamu ada kalau misalnya ganung lemon tu sekilo, ganung kita tak apa kilo. Orang panggil dalam bayar tukar ganung sama ganung, dia jadi rebo. Sebab tu orang panggil tukar hak kita jadi saman, jadi rega. Nak bayar. Hak demo musman benda di perga. Perga ganung demo, ganung usai. Ganung kita, ganung baru. Kita nak ganung demo. Tapi pertukar kena wis sama banyak. Supaya juga berah mau berah. Kalau kita nak berah apa? Berah usai demo weh. Berah kita ada berah baru. Tu aja. Mun nak berah usai kawin. Tapi berah usai kawin lah berah lama. Lah tu demo padi lama tu. Demo nak berah usai. Kita pun tukar berah segetar lah. Berah demo weh kita usai segatai. Kita pun weh berah baru demo segatai. Jangan kurang. Kalau kurang dia timbulnya rebo. Orang panggil ribawiyun rebo. Misalnya kita masalah apa berah tak? Berah usai ataupun berah kapung. Demo nu dia udah buat benda, ada berah kapung. Pak kita ada berah kedal untuk nak makan berah. Nah, berah kapung tak boleh kita tak ada buat benda. Maka kita minta pertukaran dengan demo. Tukaran lah. Tukaran berah demo boleh tak kawin nak segatai weh? Boleh. Demo pun timeh ataupun mik tupak. Boleh cupak, secupak, 2 cupak, 3 cupak, 4 cupak, penuh. Kita pun ambil berah kita pun 4 cupak weh penuh. Kalau hal kita kurang, makna kata kita makan timengi. Orang panggil rebo timengi ataupun sukat teh. Tu kia berah di atas ganung. Tu baca lah. Wa qiyasil arruzi alal burri fimtina ibai ibadihi bi ba'din illa mislan bi mislin yadam bi yadin. Qobak mengqobak ni kita ambil ni. Demo berah tak boleh tangguh nah. Demo berah kawan sekata, berah usai, berah apa, berah kapung weh. Demo puri sekata kita. Kita tunggu sampai pagi esok. Nanti nak berah kita dia. Hak tu tak boleh orang panggil ribawiyun fil yadi. Orang panggil ribawi pada masalah qobak mengqobak tak boleh. Orang panggil ya rebo tu ada rebo sukat teh. Masalah timbangnya tak sama hak kita tu kurang demo lebih. Tu orang panggil ribawiyun fil kaili wal wazni. Pada sukat teh adapun demo wari dah beras seratai kita. Kita nak timbik hari dah. Beras hak kawan ni. Kita pun make beras ya lu. Beras kita tik hari. Hak tu orang panggil ribawiyun fil yadi. Orang panggil pada qobak mengqobak unyuk mengunyuk. Ya rebo dah banyak. Ada rebo pada sukat teh. Ada rebo pada timbingi. Ada rebo pada masalah orang panggil qobak mengqobak dah. Gitulah wastishabil ismati liman syakka fi baqaiha, dan pula menutup di asa. Istishab menutup di asa dan menutup di menyertai al ismati meliharai liman syakka fi baqaiha, bagi mereka yang duk syak lah ia fi baqaiha pada mengekal akan dia akan ismah. Dia duk syak pada mengekal ismah tak ni tu. Tengok lagi. Fa inna hazihi turuqa, maka sesungguhnya bahasa ini jalanan ni laisat tiada ia ini jalan ni. Mana kita kiyah berah di atas ganung dan kita saat ni tu menutup di asa ismah bagi mereka duk syak kata kekal, duk syak kata ada asabah ke, ada ismah, ada pelera ke, hakikat tak ada pelera, duk syak di situ. Dah. Maka ini jalan ni laisat tiada ini jalan ni min usulil fiqhi, daripada ilmu usul fiqh. Hak macam ni semaya orang panggil di Kaabah, mendirikan semaya saat ni tu dengan syarat-syarat. Hak ni orang panggil bukan usul fiqh. Wa in zakara ba'daha, dan jika mesebutlah ia musannif ba'daha akan usul fiqh fi kutubihi, pada kitabnya kitab usul fiqh, yakni usul al-fiqh tamsilan, sebagai buat perbandingan. Kama dia jalan macam ni jalan pesis maya di Kaabah. Tu maya Nabi di Kaabah maya macam mana? Ulama tafsir hadis Bukhari riwayat begitu Nabi semaya dapat Kaabah. Maka tafsir satu persatu, tak yang sosa hurai sosa Nabi maya dapat Kaabah lagu tu. Maka itu orang panggil bukan jalan daripada usul fiqh. Wa in zakara, dan jika menyebutlah ia musannif ba'daha akan separuh daripada jalan ni ataupun usul fiqh ni.
Jika menyebut ia musannif ba'daha akan setengah usul fiqh fi kutubihi di dalam kitab musannif, yakni gapo nganak kila ia musannif menyebut akan setengahnya dalam kitab ni usulul fiqhi tamsilan, sebagai menyebutkan usul fiqh tu di atas jalan tamsil. Jadi masalahnya kita kata at-turuq al-muwassalatu ilaih, jalan ni yang didapati ataupun dicampaikan kepada jalan ni di atas jalan borong. Nah, ala sabilil ijmal, di atas jalan borong. Borong mana kata tak ada menyata, tak ada urai, tak ada syarat. Koyak kata aqimus solat, diri semaya. Diri semaya tu kama dia semata-mata borong gitu ya, diri semaya. Misal diri tu lah, fikir diri tu lah. Nah, aqimus solat mendirikan semaya. Semata-mata wajib semaya, tidak hurai semaya lagu mana, maya macam mana, bi'as semaya, tak bi'as semaya, maya lep diri ke belum nyata, tak ada royak. Semata-mata semaya. Maka orang panggil di atas jalan borong macam ni, namanya usul fiqh. Sebab tu musannif kata, jalan ni lagu ni usul fiqh. Misalnya kita wajib zakat terah. Zakat terah setahun sekali. Apabila kita poso, akhir puasa kita nak masuk raya ke ataupun masuk puasa setengah dah ke, maka wajib zakat terah dia tak ada royak. Wajib zakat terah di atas tiap-tiap bergawa al-balik, al-aqil wal-balik, wajib dia kena keluar zakat terah. Bagi mana tak? Satu gata bagi tiap-tiap jasad, tiap diri. Kena keluar zakat terah setahun sekali. Maka dia tak ada royak zakat terah saat ni tu tak ada hurai. Wajib kata gandum ke ataupun daripada berahnya ataupun tamanya tak ada royak. Wajib zakat terah di atas tiap-tiap orang Muslim. Wajib kena keluar segata masa setahun, orang panggil zakat badaniyah. Sebab tu zakat terbahagi dua. Ada zakatun badaniyun dan ada zakatun badaniyah, ada zakatun maliyatun. Ada zakat bahasa diri. Mana zakat ni? Nak bersih cuci diri kita dalam setahun sekali, wajib kita kena keluar zakat berterah. Dan pula mana nak menyucikan harta kita, wajib kita kena keluar setahun sekali, orang panggil zakatun maliyah, zakat harta. Maka zakat terah dia tak ada royak kata kena keluar tu segata ke dua gata. Hak ni ulama hurai, ulama istimba, ulama saat ni mengeluarkan hukum daripada kitab, daripada Al-Quran. Tu baik kata nak keluar zakat tu gandum ke beras ke tamat, tu kena tengok. Lepas tu kalau gandum banyak no, kalau beras banyak no. Pas beras tu boleh keluar tak? Boleh, tapi kiyah di atas gandum. Sebut kata kiyah gitu kiyah. Hak ni bukan usul fiqh dah. Hak ni nama hak ni orang panggil fiqh lah. Dia hurai kata gandum boleh tak keluar? Boleh. Kamar dia kalau keluar beras pun boleh. Keluar duit pun boleh. Hak ni kiyah orang panggil beras di atas gandum. Maka kiyah satu persatu lagu ni namanya bukan usul fiqh. Ini bukan jalan usul fiqh. Tengok. Kama dia at-turuq al-muwassalatu ilaih ala sabili ta'yin wa tafsir. Ni kita nak faham satu. Kalau misalnya jalan ni yang disampai padanya di atas jalan ta'yin, di atas jalan kita tafsir. Mana? Aqimus salah. Aqimus salah mai borang ni. Mari stokor ni. Dek. Tak ada royak tak kata mai lagu ana. Patu ulama mari tafsir istinbat pada hukum ni, ulama kaji, ulama perak, ulama istinbat, ulama meluah kepada aqimus solat ai bi itmami syurutiha wa arkaniha, dengan mensempurnakan syarat-syaratnya. Syarat semaya berapa? 9. Masuk waktu, adab kiblat, tutup aurah, ambil wudu. Dah. Jangan semaya pak najis. Dah. Pakai tak najis. Suci badan pada najis. Suci tempat sujud pada najis. Suci pakai pada najis. Lepas tu dalam semaya tak boleh makan. Dah. Ni orang panggil syarat-syarat dalam semaya. Ini ulama sudah upah. Upasan inilah namanya fiqh. Dah. Wa arkana duka mana kita tengok. Wa hazihi mas'alatun juz'iyyatun tadullu ala hukmiyah. Inilah orang panggil masalah yang pesing juz'i, yang pesing apa? Upah dah suti asal mari borongnya sepitah lalu aqimus solat, tak ada hurai, tak ada upah lagi. Orang panggil kaji sebatai tak ada belah lagi. Nah, kamar dia ori dengan masalah juz'iyah tengok. Falau kanatis solah. Ni kita pun masalah. Falau kanatis. Ni upah lah ni. Ni hurai lah ni.
Dan hurai ni gapo dia? Fiqh lah ni. Hak tak ada hurai, hak pasal mai stokoh, hak tu yang panggil ayat stokoh tak ada hurai. Wajib lah. Wajib semaya. Supaya mazhab dak zab dak ga. Mazhab dak zahiri. Dak zahiri kata semaya guna lagu tu ayat. Wala taqrazu zina, jangan pergi zina. Wala taqul lahuma uffin. Jangan kata mengolai apa? Hak tu mazhab bagi dak zahiri, pakai zahir ayat. Mu jangan kata mu nak tepak, mu nak tapa, mu tak apa. Hak tu yang panggil mazhab dak zahiri, pakai zahir ayat. Tapi ulama mai kata tak leh dah. Patut lebih pada nak tapa tibuk. Kau teruk lagi dia panggil qiyas aulawi. Nak kata pun tak leh dah. Pak nak pergi sepak, mu nak pergi tibuk. Tu kau teruk lagi lah. Tu dia panggil qiyas aulawi tu dalam mazhab kita. Tengok masalahnya. Falau kanatis salatu biduni syurutiha wa arkaniha. Katanya semaya tu tak ada syarat-syarat semaya. Dan tak ada rukun-rukun semaya. Fala tasihhu. Maka tiada sah lah semaya. Wahia ghairu sahihatin. Maya tu tak sahih, tak segar, tak sehat. Batilatin. Batal ia semaya. Nah, tu ulama kupah dah semaya. Kalau tak ada syarat, tak ada mi'at semaya, maya hadap ke hulu. Syarat. Asamai aqimus solah. Tak ada royak tersus maya hadap kiblat, hadap jatuh, hadap hanahai, hadap hilai. Hak ni ulama mai royaknya. Asal aqimus solah. Semaya kamu. Hanap diri kamu semaya. Lepas tak ada royak kata hadap kiblat ke, hadap nahai ke. Lepas tu ulama kaji mari kata, kalau syarat semaya, hak nak sahnya, mu kena betul dengan jihad Kaabah. Mana lek ni? Pafok kita duk main lah ni Kaabah sebutir. Jauh kita ni puluh-puluh ribu. Lepas tu betul dengan Kaabah, betul dengan ain Kaabah, perut Kaabah. Jawab ulama tahu, payah nak pergi betul dengan perut Kaabah. Tapi we makan jihad tak apa dah. Makan bucu tak apa dah. Makan tepi tak apa dah. We kena. Lepas tu ulama mau kita duk kaji. Dan ulama Jazair Nigeria yo kaji. Ya buat bulatan dunia. Pafok kita di Syarqi Asia, di hujung langit sebelah naik ni, duk hadap pada kiblat kena bucu nak. Kena bucu Hijri Ismail ke, kena bucu Al-Hajar Aswad ke, kena bucu Rukun Yaman ni, rukun mana? Fok kita, rumah kita di Petani Gala ni, ataupun Syarqi Asia ni, belah naik daripada hujung langit ni, kita duk hadap kiblat kena ni insya-Allah Baitillah ni, 4 segi Baitillah. Lepas tu kita dak kena hujung nak, yakni kena hujung sebelah tepi Al-Hajarul Aswadu. Kena bucu Hajar Aswad. Bukan bucu ni. Letning kalau kita ni Baitillah. Ni Baitillah. Letning orang panggil bucu ni bucu Al-Hajarul Aswad, batu hitam. Belah letning orang panggil rukun Iraqi. Ni bucu ni. Letning ni orang panggil Hijri Ismail. Belah let belakang orang panggil rukun rukun Syam. Belah letning orang panggil rukun Yaman. Tapi kita dah semaya Allah ni kena bucu mana? Ulama kata mu kena juga satu bucu, satu tepi, satu jihad daripada Kaabah. Bukan kena pada perut Kaabah ni, perut Kaabah ni kalau kita tengok ni perut Kaabah. Tengah ni orang panggil perut Kaabah, Ainul Kaabah, perut Kaabah. Pak ulama kata, padan munduk puluh-puluh ribu kilo. Nak semaya nak betul dengan perut Kaabah susah. Dia kena pakai bucu tak apa dah. Siapa yang kaji ni? Ini ulama kaji, ulama kupah, ulama hurai daripada ayat aqimus solat. Mendirikan muka semai, syarat kena hadap pada jihad Kaabah. Jihad Kaabah ni mas'alatin juz'iyatin tadulu ala hukmiha. Hukum wajib tak weh? Hadap pada kiblat. Jawab kata wajib. Sebab apa wajib? Kalau mu tak hadap pada kiblat, semaya mu tak sah. Semaya mu tak sah. Kena pada bucu dah. Bucu Kaabah. Lepas tu musmaya kena tudung arak. Kalau musmaya tu kamu adik kamu mayat pi patah. Mayat pi patah kamu selok. Kamu selok sana mu katuk lalu dah. Arti kau tu tak batal. Tapi kamu selok mu duk selok situ, maka batal semaya kamu ulama kata. Hak tu ulama hurai, ulama kupah. Lepas tu satu kali lagi. Ni ijma' ulama ala anna li bintil libni as-sudusa. Ijma' di atas bahasa cucu para pueh. Ni dengar molek. Daripada anak jatuh. Misalnya kita kata buat sizek. Tengok sizek. Mati sore ni dah. Tengok. Mati sore sizek ni. Sizek ni banyak lah ni. Sizek. Kamar ni sizek tinggal satunya dah. Agak apa? Anak tina. Albin. Dia tinggal anak tina. Anak tina sore ada dia. Kamar dia adanya bin gabak. Bintul libni. Ada cucu tina daripada anak laki-laki. Jadi sizek ni ada anak dua orang. Anak pertama, anak para puan. Orang panggil anak solbi. Dapat anak daripada hujung selbi. Anak sejati, anak sunguti. Bukan anak tiri.
Lepas tu di dalam dia juga ada anak jantan. Anak jantan ni dia saat ni tu pergi beranaknya boleh anak tina. Orang panggil cucu perempuan daripada anak laki. Tengok orang panggil dia jadi orang panggil cucu perempuan daripada anak laki-laki bagi si mati. Makna si mati ni nenek bagi budak ni. Kemudian budak ni kalau harta kita juring ni. Juring ni. Misalnya kita tak nak duit ada ke tak? Ni 100,000. Tanah kita tu juring ni. So 2, 3, 4, 5. So 2, 3, 4, 5. Maka cucu ni kita kata anak ni dia boleh makan. Hak ni dia boleh makan 5. Kita tahu tak? Hak ni dia boleh makan sekneng suang hok. Orang panggil boleh makan 1/6 daripada ni bahagian. Hak 5 lagi dia boleh ke anak tina. 5 lagi yang naik kepada anak. 5 daripada 1/6 ni suang hok ni dia boleh kepada anak perempuan. Ini ijma' ulama. Cucu perempuan daripada anak lelaki yang bagi si mati, nenek iaitu si mati. Maka cucu ni wajibnya boleh makan nya as-sudusunah. Ni ijma' lah. Hukum apa? Hukum fiqh. Dok royak macam ni pela sute. Fiqh ke usul fiqh? Jawab kata usul fiqh ke fiqh. Ini namanya fiqhun. Fiqh. Ni. Tu faham molek. Sekat tu kamar dia kata wallahu a'lam.